Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Satu gempa bumi sederhana berukuran 5.8 pada skala Richter melanda selatan Sumatera, Indonesia. Kenyataan Met Malaysia memaklumkan gempa bumi berkenaan dikesan pada kedalaman 35 km berdekatan barat laut Siberut pada pukul 6.34 pagi waktu tempatan. Terdahulu kira-kira pukul 1 pagi, kawasan sama juga dilanda gempa bumi berukuran 5.1 pada skala Richter. Di Pakistan, bantuan kewangan diperlukan bagi menangani bencana banjir besar yang melanda negara itu. Kenyataan Menteri Luar Bilawal Bhutto Zardari itu dibuat memandangkan tabung kewangan antarabangsa IMF pada minggu ini bakal memutuskan sama ada akan meluluskan sebanyak $1.2 bilion lagi kepada Pakistan. Bantuan tersebut sebagai sebahagian daripada peringkat ke-7 dan ke-8 program untuk menyelamatkan ekonomi Pakistan yang dilaksanakan sejak 2019. Negara Asia Selatan itu sebelum ini mengalami krisis ekonomi berdepan dengan inflasi yang tinggi, mata wang yang susut nilai dan defisit akaun semasa. Pemaju vaksin China, CanSino Biologics melaporkan penurunan hasil sebanyak 69.5% bagi 6 bulan pertama pada 2022. Ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Penurunan tersebut didorong permintaan vaksin yang lemah apabila pertumbuhan dalam pengambilan global perlahan selain perubahan pada harga produk CanSino Bio. Demikian didedahkan syarikat tersebut menerusi satu kenyataan. Mesyuarat Menteri Luar Kesatuan Eropah EU tidak mungkin sebulat suara menyokong larangan visa ke atas semua warga Rusia. Ini diakui Ketua Dasar Luar EU Joseph Borrell kepada TV Austria. Menurutnya, keputusan untuk melarang semua penduduk awam Rusia perlu dikaji semula. Ketika ini, larangan berkenaan terpakai kepada sekumpulan kecil warga Rusia seperti pegawai, pemegang pasport diplomatik dan pemilik syarikat. Sementara itu, serangan berterusan artileri tentera Rusia ke arah bandar Zaporizhia, Ukraine berdekatan loji jana kuasa nuklear menambah keperitan penduduk. Menurut pegawai tempatan, laporan tembakan di sekitar loji itu mencetuskan kebimbangan berlakunya bencana radiasi. Bagaimanapun, syarikat nuklear Ukraine Energoatom berkata ia tidak mempunyai maklumat baharu mengenai serangan ke atas loji itu. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mendakwa serangan lebih banyak dilakukan Ukraine terhadap loji itu dalam tempoh 24 jam yang lalu. Venezuela dan Colombia memulihkan semula hubungan diplomatik kedua-dua negara itu. Ia selepas berehat 3 tahun, ketiga kerajaan berhaluan kiri baharu di Bogota, Colombia terbentuk. Duta Colombia yang baharu, Armando Benedetti, tiba di Caracas berkata hubungan dengan Venezuela tidak sepatutnya terputus. Seekor singa di Zoo Negara Accra, Ghana menyerang hingga mati seorang lelaki yang memasuki kurungannya dengan memanjat pagar keselamatan. Insiden disahkan Suruhanjaya Perhutanan iaitu agensi yang menjaga hidupan liar. Kenyataan agensi itu memaklumkan singa betina yang menyerang lelaki terbabit sedang menjaga 2 ekor anaknya berkenaan. Pihak polis masih menyiasat bagaimana lelaki terbabit masuk ke kawasan larangan. Beralih ke aksi bola sepak La Liga Spanyol, Robert Lewandowski terus membuktikan kehebatan apabila meledak 2 gol untuk Barcelona sekaligus membantu Barca menewaskan Real Valladolid 4-0 awal pagi tadi. Turut meledak gol Pedri dan Sergi Roberto. Kemenangan di Camp Nou menyaksikan skuad bimbingan Xavi berada di tangga ketiga Liga dengan kutipan 7 mata. Ketinggalan 2 mata di belakang Real Betis. Sementara itu, Real Madrid menundukkan Espanyol 3-1. 2 gol Los Blancos dijaringkan Karim Benzema, 1 lagi gol disempurnakan Vini Junior. Sementara itu, Liga Perancis menyaksikan keputusan seri 1-1 di antara Paris Saint-Germain PSG dengan Monaco. PSG memperoleh mata melalui sepakan penalti yang disempurnakan pemain Neymar. Sementara gol Monaco dijaringkan Kevin Volland pada minit ke-20 di Parc des Princes. Sekian berita yang disunting oleh
Nisrin Muhammad Noh dari Pusat Berita RTM, Sukan Malaysia Sukma ke-20 16 September ini 18 hari lagi. Saksikan kegemilangannya hanya di RTM, rakan penyiar rasmi. #Demi Malaysia. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.